yang tidak tahu fakta sebenar isu pencerobohan di Lahad Datu. Pada awal, ia hanya dilabelkan sebagai satu situasi ancaman kepada keselamatan dalam negeri yang mengakibatkan keselamatan rakyat Sabah terancam. Dan dari segi undang-undang, tanggungjawab semua ancaman keselamatan dalam negeri adalah di bawah kuasa dan bidang pihak polis. Ini bukan satu konflik antarabangsa, dan kerajaan Filipina juga telah melabelkan teroris. Jadi itu dah jadi internal. Bila internal, maka pihak polis lah yang perlu mengawal keadaan dan mengambil tindakan. Kos polis itu tadi menjaga keteraman awam dan juga keselamatan negara juga, di bawah role dari bawah Seksyen 33 Akta Polis. Malah kerajaan Malaysia sejak awal lagi mahu menyelesaikan isu pencerobohan ini secara rundingan bagi mengelak pertumpahan darah. Sah Ops Daulat di Lahad Datu, anggota keselamatan berkongsi pengalaman pelik bertempur dengan pengganas tiram. Pasukan keselamatan berperang dengan syaitan. Inilah yang diceritakan oleh seorang anggota PGA sewaktu pertempuran yang berlaku di Lahad Datu. Pihak yang mengatakan pengganas tiram mengamalkan ilmu kebal ketika bertempur dengan pasukan keselamatan negara mungkin tidak dipercayai kerana merasakan ianya mustahil berlaku. Kemungkinan besar di dalam kalangan kita juga tidak mempercayainya kerana tidak melihat sendiri di hadapan mata dan juga menganggap ianya perbuatan syirik. Tetapi itulah yang terjadi dan ianya diceritakan sendiri oleh beberapa anggota polis dan tentera yang terlibat di dalam Ops Daulat. Memetik daripada wartawan Sinar Harian semenjak mereka menjejakkan kaki di sana, ramai antara mereka berkata pengganas tiram masih boleh melarikan diri walaupun ratusan peluru mengenai badan mereka sehingga pakaian tertanggal dan juga tubuh berasap. Namun, kekebalan pengganas tiram sedikit pun tidak menggentarkan pasukan keselamatan negara. Malah, ianya memberi semangat yang lebih baik untuk menghapuskan musuh ini daripada bumi Sabah. Kami berperang dengan syaitan seperti filem zombie. Kami mesti tembak di kepala barulah pengganas ini rebah, kata salah seorang anggota polis kepada Sinar Harian. Baju pengganas Sulu yang mati ditembak, robek di sana sini. Namun ianya amat menghairankan apabila tiada langsung kesan darah. Akhirnya bukti kekebalan pengganas tiram ditemui semasa masuk ke kampung Tanjung Batu. Sepasang baju dan seluar tentera yang pernah digunakan pengganas menjadi bukti kepada cerita-cerita yang disampaikan oleh anggota keselamatan kepada wartawan Sinar Harian. Di belakang baju tersebut terdapat lambang keris Sulu dan bulan sabit serta warna hijau, putih dan juga kuning. Difahamkan oleh penduduk kampung, lambang itu adalah lambang tentera diraja Sulu, entiti yang pernah diisytiharkan oleh individu yang menabalkan dirinya Sultan Sulu iaitu Jamalul Kiram ketika awal pencerobohan. Memeriksa baju itu, mereka mendapati ianya dipenuhi dengan kesan peluru, robek di sana sini. Namun amat menghairankan apabila tiada langsung kesan darah. Penduduk Darwin Abdul Rajin 45 berkata pakaian tentera itu memang sudah ada di hadapan rumahnya semenjak dia kembali. Katanya lagi, dia tidak berani menyentuh pakaian itu kerana bimbang disalah tafsir sebagai bersubahat dengan pengganas tiram. Saya sudah melihat banyak baju ini hilang semenjak pulang ke rumah. Saya tidak berani langsung untuk memegang kerana ia adalah baju pengganas, katanya. Ditanya sama ada baju di rumahnya hilang kerana pengganas Sulu mahu menyamar sebagai penduduk kampung ataupun tidak, Darwin memang banyak mengakui baju lelaki di rumahnya banyak yang lesap. Ya, baju saya banyak yang hilang. Kemungkinan mereka gunakan untuk penyamaran, ujarnya. Meskipun ianya tidak dapat diterima di dalam kehidupan yang nyata, tetapi penggunaan ilmu hitam oleh pengganas berkenaan termasuk menggunakan pelbagai tangkal tidak boleh terus ditolak. Ini dibuktikan apabila sebahagian besar mayat pengganas yang ditemui memakai tangkal sama ada yang diikat di pinggang ataupun di celah kangkang. Pengganas Sulu yang ditembak mati oleh pasukan keselamatan Malaysia memakai tangkal dipercayai untuk menjadi kebal. Walau bagaimanapun, dengan menaruh keyakinan kepada Allah dan berjuang dengan ikhlas, pasukan keselamatan tetap berjaya menewaskan musuh-musuh berkenaan meskipun mereka menggunakan ilmu syaitan. Menurut sumber,
Usaha menggempur pengganas hulu di dalam Op Daulat sebenarnya amat mencabar, memandangkan terdapat di dalam kalangan mereka mengamalkan kepercayaan karut itu. Pengganas seakan-akan kebal apabila pasukan keselamatan terpaksa menembak bertalu-talu bagi menumbangkan mereka. Setakat sekali tembak tidak akan membuatkan pengganas itu tewas, ujar anggota itu lagi. Menurut sumber itu, usaha untuk menjejaki pengganas berkenaan juga pada mulanya agak buntu kerana pasukan keselamatan tidak dapat mengesan tempat persembunyian musuh. Dalam pada itu, katanya, pasukan keselamatan juga pernah dikejutkan dengan kelibat dua pengganas hulu berpakaian hitam dan putih mara ke arah pasukan keselamatan yang melepaskan tembakan tetapi tidak langsung mengenai mereka. Cuba anda bayangkan mereka yang bergerak pantas di celah-celah ranting pokok. Tembakan dihambur bertalu-talu tetapi sikit pun tidak mengenai dan tidak load. Apabila dilaungkan azan, barulah kelibat itu hilang dan pasukan keselamatan dapat mara ke depan, katanya. Sementara itu, seorang penduduk tempatan berbangsa Suluk yang hanya ingin dikenali sebagai Pak Amril berkata, di antara tangkal yang dipakai pengganas hulu tersebut dikenali sebagai Al-Quran Istanbul yang kononnya akan membuatkan seseorang menjadi kebal. Namun demikian, anggota Kor Agama Angkatan Tentera Kagat sentiasa menasihati anggota keselamatan untuk berhadapan dengan situasi itu. Anggota keselamatan sentiasa dinasihatkan untuk memohon pertolongan daripada Allah sebelum memasuki kawasan operasi untuk memburu pengganas hulu. Seorang perwira menceritakan bagaimana satu kelopak pelurunya dihambur namun sebiji pun tidak memberi kesan. Akhirnya, dia yang mempunyai sedikit ilmu telah membenamkan peluru ke tanah dan membaca beberapa surah Al-Quran. Peluru itulah yang menembusi tubuh pencerobot itu yang akhirnya tumbang menyembah bumi. Rakyat Malaysia yang sayangkan negara, yang sayangkan prajurit-prajurit kita, marilah kita doakan agar pejuang-pejuang negara yang syahid terkorban ditempatkan di dalam kalangan orang-orang yang beriman.